Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Hazwan bin Muhammad Fazli. Nombor matrik saya 68271. Hari ini saya nak membentangkan final projek saya, projek 1, iaitu penjenamaan untuk pelancongan kuliner Terengganu Street Food. Latar belakang adalah negeri Terengganu merupakan salah satu tempat pelancongan yang terkenal dari segi pemakanan. Negeri Terengganu mempunyai pelbagai jenis makanan yang menjanjikan satu pengalaman pengembaraan dan pelancongan jalan-jalan cari makan yang sangat menarik. Terdapat pelbagai jenis pakej-pakej makanan yang disediakan yang dapat menarik perhatian pelancong luar dan juga orang tempatan. Antara pakej-pakej makanan yang disediakan adalah seperti pakej pelancongan nasi dagang, pakej nasi kerabu, pakej BBQ seafood dan pakej kuih tradisional Terengganu. Pakej-pakej ini direka untuk memudahkan orang luar mengetahui bahawa terdapat pelbagai jenis makanan yang terdapat di Terengganu. Pakej-pakej makanan ini boleh didapati di gerai-gerai makanan yang terdapat di Terengganu seperti Gerai Kaki Lima Jalan, Pulau Warisan, Patai Batu Buruk dan banyak lagi tempat yang menarik. Terengganu Street Food merupakan target pelancongan bagi golongan yang menyukai makanan masakan di negeri Terengganu. Penyertaan masalah adalah Food Street Terengganu berpotensi untuk dipakejkan menjadi produk pelancongan kuliner tetapi mempunyai beberapa masalah yang dihadapi. Masalah utama produk pelancongan kuliner Terengganu Street Food ialah kelemahan dari segi tempat dan jarak yang berjauhan untuk mencari gerai-gerai makanan yang terdapat di Terengganu. Selain itu, masalah lain yang dihadapi adalah dari segi jenis makanan yang tidak mempunyai pakej-pakej makanan seperti pakej nasi dagang, pakej nasi kerabu, pakej BBQ seafood dan pakej kuih tradisional Terengganu. Di samping itu juga, pelancong kurang mengetahui tentang food street di Terengganu kerana pakej-pakej makanan kurang diperkenalkan di gerai makanan yang terdapat di Terengganu. Oleh itu, kaedah penjenamaan semula yang baru perlu dilakukan untuk menaikkan kembali nama produk ini. Persoalan kajian adalah, dalam kajian ini terdapat beberapa persoalan kajian yang akan dikaji untuk mencapai matlamat kajian. Yang pertama adalah bagaimana untuk menjadikan food street yang berpotensi di Terengganu sebagai satu produk pelancongan kuliner yang dijenamakan. Yang kedua adalah, apakah jenis makanan dalam kalangan food street di Terengganu yang berpotensi dijadikan pakej pelancongan kuliner. Yang ketiga adalah, apakah strategi penjenamaan yang berkesan untuk memperkenalkan food street Terengganu. Dalam objektif kajian, untuk mengenal pasti pakej-pakej berpotensi untuk dijadikan produk dalam dagangan jenama Terengganu Street Food. Yang kedua adalah untuk menganalisis masalah yang ada yang dihadapi oleh pelancong luar dalam memilih pakej-pakej makanan yang terdapat di Terengganu. Yang ketiga adalah mengembangkan reka bentuk perkhidmatan yang dapat meningkatkan pengalaman pelancongan kuliner di Terengganu. Kajian literatur pengenalan adalah, bab ini akan membicarakan mengenai literatur yang akan dikaji dari artikel, jurnal, buku dan sebagainya mengenai penjenamaan semula. Kajian ini turut akan memahami isu mengenai jenama-jenama lain yang akan dijadikan rujukan dari segi reka bentuk, visual identity dan grafik penjenamaan tersebut. Kajian literatur ini akan memberikan pemahaman mengenai asas bagi penjenamaan semula produk pelancongan kuliner Terengganu Street Food. Untuk penjenamaan, menurut Greenwood Krasaowicz 2016, identiti jenama adalah aspek yang ketara daripada komponen jenama penting termasuk nama, warna, simbol dan elemen reka bentuk yang lain. A brand is a person get feeling about a product, service or company. Numia 2003. Jenama yang berjaya akan memberikan seseorang merasa kesungguhan terhadap produk, perkhidmatan atau syarikat.
Jenama memainkan psikologi yang penting dalam reka bentuk untuk mengingatkan pengguna terhadap produknya. Brand provide customer with means of choice. Tempora 2000 tahun 2000. Apabila banyak produk yang sama fungsi telah diletakkan bersama, maka adalah sukar untuk mengecam dan mengenal pasti yang mana satu hendak dibeli. Di sinilah jenama direka untuk dijadikan pemilihan kepada pengguna. Penjenamaan semula dan komunikasi. Menurut Bivas 2011, program komunikasi jenama membuat sebahagian daripada strategi komunikasi pemasaran organisasi. Komunikasi pemasaran adalah alat penting yang mana organisasi memberitahu, mengajar, memujuk dan mengingatkan pengguna tentang produk dan jenama mereka yang menjual. Dengan itu, keberkesanan sesuatu jenama dapat dilihat melalui cara mereka menjenamakan produk tersebut dan menyampaikan mesej melalui komunikasi penjenamaan yang berkesan bagi menarik pelanggan. Yang terakhir adalah kesan penjenamaan semula. Keperluan untuk penjenamaan semula menjadi alat pemasaran dan strategik penting bagi syarikat-syarikat yang ingin berjaya dalam dunia perniagaan yang kini kian berdaya saing. Berhubung dengan literatur mengenai pengurusan jenama, strategi penjenamaan semula telah mendapat perhatian akademik. Penjenamaan semula adalah amalan transformasi pemasaran yang dapat ditaktifkan dan dicirikan dengan cara yang berbeza. Ia melibatkan perubahan nama perniagaan, mensasarkan dan menyusun semula tawaran perniagaan kepada pengguna dan komunitinya. Matlamat utama untuk penjenamaan semula adalah mempunyai perubahan dalam perniagaan dan memulakan imej yang baru, membaiki cadangan untuk inovasi dan pembangunan. Oleh itu, ia boleh dirumuskan bahawa penjenamaan semula mempunyai pengaruh positif terhadap satu syarikat. Perspektif positif adalah daripada pelanggan tentang kualiti jenama bahawa kepada pembelian berterusan jenama yang sama dari pengguna yang ditunjukkan. Itu saja dari saya. Terima kasih.